aktiviti perniagaan ketika baginda masih kanak-kanak. Kita sekarang ni kita tengok anak-anak orang bukan Islam, anak-anak orang Cina khususnya yang melibatkan diri di aktiviti perniagaan orang-orang tua mereka. Masa-masa kecil lagi mereka dah dijinakkan dengan aktiviti perniagaan. Kita orang Melayu masa-masa kecil lagi main SMS, masa-masa kecil lagi main internet, main game dan sebagainya. Tak ada habis bila jumpa kita. Dan mak bapak kita pun kalau kita kata kita tengok anak main game, main tu, main ni, main tu, buang masa, ambil tenaga, duk mengadak, kata diri kita, biji masa. Tak ada kata apa. Beli lagi, PlayStation, beli lagi, tambah lagi. Itulah sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi. Itu sunnah diri kita sendiri. Kerana tidak mahir dalam soal tarbiyatul aulad fil Islam. Tidak ada pendedahan. Mungkin tidak ada pendedahan. Kerana tidak ada pendedahan, tidak ada kesedaran. Mudah saja kita luangkan sedikit masa untuk mencari ilmu dan kita cuba melakukan penambahbaikan dalam kehidupan kita. Itu lebih baik dari masa-masa kita yang lama. Tuan-tuan hadirin muslimat yang dikasihi sekalian. Kita tengok dalam bidang perniagaan Nabi begitu berjaya sehingga dapat menarik perhatian usahawan terkemuka Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha untuk melamar baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai suami. Baginda tak erti baca, tak erti menulis, tak erti mengira. Tapi bagaimana baginda boleh mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda? Inilah sistem perniagaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan bila baginda berniaga dengan cekap, dengan jujur, dengan amanah, dengan memaksimalkan output, memeningkatkan kos, dan baginda pandai menarik hati pedagang, pelabur yang sewaktu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kepercayaan baginda itu, baginda boleh mencatatkan keuntungan berlipat kali ganda. Kita tengok dalam apa jua jenis perniagaan sekalipun, dengan apa jua jenis perniagaan sekalipun, bila orang percaya pada kita, orang akan terus berurus niaga dengan kita. Soal margin keuntungan besar atau tidak besar atau sederhana soal ketiga. Tetapi dalam soal kepercayaan, keyakinan dan kualiti yang dipamerkan serta hubungan yang baik, maka soal-soal itu diambil kira. Itulah etika perniagaan menurut Islam. Dan kita kata orang Melayu ni bila nak berniaga tak kira baik buruk, dosa pahala haram juga dengan perniagaan kira betul. Betul. Nak ada. Betul kan? Ini kita orang Melayu, kita datuk, kita dati, kita tenteri, kita gajah ke sultan ke apa ke, nak niaga tak kira baik buruk dosa pahala juga. Tak begitu. Itu persepsi kita, bukan persepsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada menyimpan barang, menyuruh barang untuk dijual dengan keperluan yang mendesak berdasarkan harga yang mahal. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan kita, melarang kita untuk monopoli jual beli barang. Tapi sekarang ni orang kaya bersama kaya, orang miskin bersama miskin. Kita tak guna sistem ekonomi Islam, kita guna sistem ekonomi kapitalis. Berapa banyak pula peranan yang dimainkan oleh orang Islam untuk memeras keringat daripada pengusaha dan memeras pendapatan daripada masyarakat awam. Dan kan dia tidak ada lagi kreativiti, inovasi. Dia hanya menjalankan transaksi dalam mengatur, mengedar, memegang dalam peringkat pertengahan saja. Bukannya di peringkat huluan industri ataupun hiliran industri, tuan-tuan. Jangan kira soal industri, soal kontrak, soal bekalan barang, penghantaran dan sebagainya tidak diambil berat oleh Islam. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan soal perniagaan, soal muamalah ini dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dimanifestasikan dalam kitab-kitab fiqh itu sendiri. Kita bila ikut fiqh, bab taharah, bab suci, bab sembahyang, bab zakat, bab haji. Habis haji selesai fiqh. Dan bab ayat lain pun. Bagaimana rupa betul berniaga kita? Dan sekarang sistem konvensional begitu kuat mencengkam dan kekatan mencekik sistem ekonomi Islam di negara ini. Tuan-tuan tengok operasional PNP, operasional Maybank, CIMB Bank. Takat mana produk Islamik yang ditawarkan oleh mereka berbanding pelaburan konvensional? Saya tidak mengkritik dengan secara sembrono, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat perbandingan, boleh buat analisa berkaitan dengan urus negeri. Termasuk Sultanah Nasional sekalipun. Apakah ada pengasingan counter Islamik dengan counter yang konvensional? Dan bagaimana
melalui panel negara. Kalau tidak ditentukan panel syariah yang jelas berdasarkan kepada terma-terma syariah Islam itu sendiri. Ini mesti diberikan kepada masyarakat. Sebab urus niaga sebuah negara melibatkan berjuta-juta umat Islam. Oleh itu, kita melihat isu-isu urus niaga ini bukan melibatkan individu. Cara seorang dua individu ataupun keluarganya untuk nak makan minum tidur pakai tumpuh harta nak melakukan ibadat pada Allah SWT semasa diterima oleh Allah. Tetapi harus dilihat isu-isu yang melibatkan urus niaga ini dalam skala yang besar. Bukan sekadar individu, bukan sekadar keluarga, bukan sekadar masyarakat, tetapi melibatkan urus niaga sebuah negara. Kita nak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nak urus niaga yang ada pada individu kita, Muslim kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa Melayu kita, negara kita, semuanya urus niaga dalam kerangka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita ada kekuatan untuk mendapatkan barakah daripada Allah dan kemudian dia diisytiharkan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, aman, sejahtera, makmur, kaya, mewah, sentosa, dan Allah sentiasa mengampuni mereka. Inilah keresahan bila kita meletak diri dalam payungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam saat nikah kahwin, tuan-tuan. Yang pasal apa kita duduk terpikat dengan mak-mak ini, mak-mak bangla, demai kita, ayah-ayah kita, tante-tante kita, akhir kali bila nikah tak lupa. Apakah hal? Apa orang Melayu kita tak ada ayat itu, tak ada yang lawan. Setiap orang tadi tak ada ayat semua. Apa ustaz-ustaz tak ada ayat itu kau. Daripada demai cita-cita, lagi-lagi kahwin kat Lombok tu tinggal mak bapak apa semua sekali balik-balik lagi, balik-balik mengandung, balik-balik bawa anak tak baik. Baik cari ustaz. Masalah juga orang kita tu anak-anak kahwin yang cantik lawa. Dia tak mengorak dengan mak-mak indul, mak-mak indul. Benda siap-siap cabut lagi, siap-siap cabut lagi. Itu cara sunnah. Itu bukan cara sunnah, itu cara punah kerana. Sebab Nabi SAW menyebut la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adil. Hadis sahih. Tidak sah nikah seseorang itu kecuali dengan wali. Bukan wali. Maknanya bapa mempunyai hak kewalian terhadap anak perempuannya. Kalau tak ada wali yang akrab, wali yang dekat, guna wali yang jauh. Fadal wa datuk kalau bapa dah tak ada. Dia boleh sendiri kan kalau bapa datuk, fadal tak ada. Kaedah ni tak guna mak bapa sebagai wali perkahwinan, tak guna wali dekat, tak guna wali jauh. Pergilah ni tak kat Lombok. Apa cerita? Tak kena anak kita tak apa.